Tengok, bini bagi sunscreen baik punya, Dermalogica. Haram tak pakai, dah berapa kali pergi trip lah. So, since it's really hot, we're gonna apply this finally. Macam yang aku review dalam episod lepas, seterusnya kita akan teruskan perjalanan sejauh 41 km dari Gemas ke Bahau untuk rungkai legenda Bukit Taisho. Untuk pengetahuan korang, tak semua footage yang aku ambil masuk dalam video ni sebab takut jadi panjang sangat. So kalau nak tengok, selain subscribe channel YouTube aku, Jalan Lihat Dengar, korang boleh follow social pages aku dekat Facebook and Instagram. Inilah Sungai Gemencir, sejarah perjuangan tentera Australia yang aku ceritakan dalam episod 1. Kalau nak tengok balik, link dia ada dekat description. Ni bawa motor, motor tak on camera. Look at what I missed. So I stopped at the front. Kita dekat Pasir Besar punya border. And look at this. Whoa. Look at that. That looks crazy beautiful. So tadi dekat Gemas, ni kita nak pergi ke Bahau pula. Bukit Taisho tu di Bahau. About 40 km lagi. Let's get to it. Alright. Halfway into the journey, aku sampai Rompin. Tapi bukan sepadan Johor Pahang yang ada Badak Sumbu Sumatera tu. Ni Rompin Negeri Sembilan, sebuah mukim di bawah pentadbiran daerah Jempol. Get a load of this old town. Look. This is Rompin. Rupa pekan ni memang macam tak ditelan zaman. Tengok je lah barisan rumah kedai yang kebanyakannya masih lagi kekal dengan binaan kayu lama. Aku cuba cari info menarik tentang sejarah pekan ni, tapi selain industri peladangan, tak ada apa-apa yang aku jumpa. So kalau ada yang tahu benda menarik pasal tempat ni, komen je dekat bawah. Ni ladang-ladang ni tak jauh dari Pekan Rompin tadi. Sedih juga tengok makin banyak bukit kena tarah macam ni. Tapi kalau ni sumber rezeki orang, tak apalah. Apalah aku tahu. Mula-mula aku pun terkejut tengok apa dia orang buat dekat tempat ni. Mesin semua gila besar. Rupanya tapak proses simen. Gila lah. Memang kena besar macam ni ke apa? So Waze is saying
the Bukit Taisho is somewhere in there, 3.6 kilometers away. This is a Bahau Memorial Park. So I don't know, we're just gonna go slightly inside and see what's what. Aku tak jadi masuk jalan ni sebab takut off-road and dia rasa lain macam sikit lah. So bila aku check balik, rupa-rupanya dekat Google Map, korang kena cari Bukit Taisho Starting Point. Kalau dari Bahau Memorial Park tu, kena drive lagi 4 km. Masuk neighborhood ni, nama dia Taman Meranti. So entry point dia ada dekat dalam taman tu. Masa ni aku tak tahu pasal starting point punya location ni. So aku cerita pasal legenda bukit ni dekat depan Memorial Park ni je lah. So ini cerita Bukit Taisho. Kalau ini sebenarnya tempat hiking. Kalau korang naik dalam the trail dia dalam 1.7 kilometers. So dalam 40 minit macam tu, kalau pagi-pagi sunrise memang nampak kat atas tu sekeliling ni memang boleh clouds dekat bawah. Kira korang sunrise above a sea of clouds. Selain cantik lah, dia ada banyak station dekat sini. So memang orang hiking sepanjang ni. So the history of Bukit Taisho ni pula, sebenarnya Bahau ni dia pekan Cina. Tapi sebelum Cina datang, Bahau ni biasa je. But when the Chinese settlers came in, diorang lah buat plantation, diorang buat agriculture, tin, rubber and all those things. Dari situ Bahau mula maju dan kaya. Memang orang-orang kat Bahau ni zaman dulu memang kaya lah. And they believe that they owe it to this bukit, Bukit Taisho. Sebab kalau korang tengok ni, rupa dia dari depan sana, tahu dari depan sana sampai situ, rupa dia macam rupa naga. And to them, they believe that benda ni bawa feng shui yang bagus. So bila British dengar pasal benda ni, biasalah, mestilah semua dia nak kaut. So diorang pun mula kat kepala dragon tu konon, walaupun diorang tak percaya, walaupun it has nothing to do with their belief, but they can't help but try to destroy people's livelihood. So the British, what they did was, dekat depan sana tu, kat kepala dia, kepala naga tu, dia tarah bukit dekat situ. Konon buat jadi estate. So konon situ dah pacak kepala naga tu lah. Lepas tu sepanjang spine ni, sepanjang atas ni, tingkat-tingkat ni, sepanjang ni kira naga tu punya tulang belakang, dia pacak dengan palang besi, like steel pillars. Kononnya umpama dia chain dragon tu. Lepas tu last kali apa British buat, dekat tengah-tengah rasanya, somewhere in the middle, dia pergi pasang balai polis in the belly of the beast. So konon it gets rid of all of its power. And sedihnya, unfortunately, selepas tu Bahau mula jatuh. Segala kekayaan yang Chinese settlers datang usahakan, semua makin merudum. Buat setakat ni tak ada lagi jumpa palang-palang besi tu ke apa ke, memang tak jumpa lagi. Tapi it still is a very very cool story behind this cool hill. Tak pernah aku dengar ada nama Bukit Taisho, let alone it's in Negeri Sembilan. So that's it, man. On to the next one. Dari Bahau, aku ride 9 km ke satu lagi memorial atau museum
yang mengenengahkan kisah hidup seorang tokoh negara, Pendeta Zakbar. Cantik Lobona lah, kampung lo ni. Dude, what the hell, dude? This is so pretty. Whoa, dude, the field is green. Look at that background. Oh, gotta stop. Oh, there's a wedding going on. Look at this! So green! Oh my god, so beautiful. Look at this guy. Man, I should have done this a long time ago. I'm having great fun. I'm having great fun. Yeah, our next destination is Teratak Zakbar. Cerita kisah Teratak Zakbar ni adalah tentang seorang pendeta, Pendeta Zakbar. Nama dia Zainal Abidin Ahmad. He was born in the 1890s. Dia lah yang mengubah, memodernkan bahasa Melayu, because in 1930s dia keluar dengan buku Pelita Bahasa Melayu. Dan di situ dia, it's a series of books yang macam grammar books yang memang memodernkan selama ni, macam sebelum-sebelum ni bahasa Melayu traditional, dan dia tukar, dia ubah semuanya lah to what it is today. So he has done a lot of things throughout his life, dan nak dapat title pendeta ni, dia bahasa English dia it's learned scholar. Yang learned selalu kita bagi title pada hakim-hakim yang arif, and then you have scholar like sastrawan. You merge them together, and he has one of the highest honors in the country. This is where he was born, just in the middle of Negeri Sembilan, in the middle of nowhere, and he made it out there, dude. That's out of this world. Cepet pun dah habis Anak nak hantar. Ha? Hantar di KM. Orang sini apa dah? Tak pernah pun sampai. Tak pernah. Bawa dia orang kan sampai lah. Sini memang selalu tapi tak masuk dalam. Oh, pusing-pusing lah. Selalu pergi jalan sini balik Seremban semua kan. Besar ke Batu Kikir ni? Ke kecil je? Batu Kikir. Batu Kikir ni memang terbilang Jabatan Bosi. Tu dia kan nyanyi dia kan suka. Dia dengar lagu siapa nyanyi kan Jabatan Bosi. Dia memang terbilang. Dulu memanglah kecil. Lepas tu macam ni lah. Bila orang lalu-lalu kan singgah. Arwah atuk, isteri dia 2. Meninggal isteri nombor 1. Kahwin dengan Wan Acik. Sama rumah, sama bentuk, sama ladang, sama tanah rumah. Rupa sama macam ni? Kayu-kayu pun? Tiang tu makin. Dah orang saya kalau orang ringgi kan memang macam ni. Orang ringgi. Oh. Tinggi mata masih tu ngalir jalan kompetisi, tapi rumah tu dah roboh lah dah. Dia ni buat sendiri lah. Kayu dia bila roboh hari tu, kayu jenang ni dia orang ambil dekat 2,000. Kayu jenang rumah ni dia tak berapa. Yalah dia berpasak. Ni pun berpasak ni. Arwah tu main dia buat minyak queen, kayu queen tu pasal laku kayu tu. Mak-mak main macam ni lah. Dia macam kasih dah yang parti. tu pun ada yang pusing arwah tu main ada. Dia main Istana Raja, Imam Perang Alang, Imam Perang Jalil. Tentulah hatu yang main. Kat mana tu? Benda tu. Itulah masalah dia. Dia cerita-cerita macam ni. Orang tua dulu-dulu. Orang tua dulu-dulu punya cerita, tapi dia macam habis kat situ je. Jadi saya datang jalan-jalan kat sini nak mencari cerita-cerita macam ni. Ya, anak-anak so cerita ni dia tak hilang. Tak hilang. Unfortunately, photography is not allowed inside, which is understandable.
sebab ada banyak personal collections kat dalam tu. Ada buku-buku yang diterbitkan, yang dibuat oleh Pendeta Zakbar. And then you have his cameras, his typewriters. Mostly now this place serves as a wedding photography. So I was told by the caretaker yang rumah ni bukan original site. Rumah ni hanya replika. That the original site ada, he lived at a number of places. PJ, Jalan Gasing pun dia duduk, tapi asalnya memang kat sini lah, kat Batu Kikir lah, tapi bukan, not at this exact location. His real house really looked like any of your kampung houses, but a lot smaller because this was the early 1900s. It looked more like this, tapi imagine semua kayu. So ini rumah dia. Kalau ikutkan gambar yang diorang tunjuk dekat atas tu lah. Perjalanan diteruskan lagi sejauh 31 km dari Batu Kikir, lalu Kuala Pilah, dan destinasi terakhir aku, Museum Diraja Seri Menanti. Sebelum dijadikan museum pada tahun 1992, Seri Menanti ini merupakan istana rasmi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan sejak ia siap dibina pada tahun 1902. Seperti kebanyakan binaan istana lama, Seri Menanti ini tidak menggunakan paku, hanya pasak. 99 tiang kayu belian digunakan sebagai tapak untuk menampung istana setinggi 65 meter ni. Pilah. Tujuan aku datang sini sebab nak belajar sikit tentang budaya Minangkabau dari Sumatera yang masih dijunjung Negeri Sembilan hingga hari ini. Ini termasuklah adat pepatih yang dianggap kompleks. Sampai je tempat ni, sudah. Museum dah nak tutup pula dah. Dah sampai kita punya last stop di Museum Istana Lama Seri Menanti. Rupanya tempat ni pun orang pakai baju wedding sepah agak. Surprise. Unfortunately, nak masuk pun museum ni tutup pukul 5. And we're 15 minutes away from 5. Memang tak sempat lah. Tengok dari luar pun jadi lah. Look. Cantik oh. Look at that. Minangkabau. Look at this. Beautiful. Yeah. This is it. My 1/3 Negeri Sembilan Kapcai Run. It's been fun. Little bit tiring. It's not that tiring. It's really been fun. Sebab first time kan. Patut episod ni nak habis lah. Aku dah siap buat outro lagi kat Seri Menanti tadi. Tapi baru jalan 12 km sampai Teraci, jumpa pula deretan kedai tepi jalan ni tengah menyalai. So I'm in Teraci. Patut dah habis lah. But here I am in Teraci. And this line of shops, semua tengah menyalai itik. Damn dude. I'm just gonna cross. Thank you. Whoa, look at this. Whoa, sini semua masa tu line go itik salah ya. Whoa.
Saya tak cukup space kat motor. Kalau tak, angkat lah. Dia selalu berapa lama kena smoke ni? 1 jam lah. Dengan apa ni lah? Dengan masak lemak lah. Oh lemak. So again, I've been invited to the kitchen. Look at this, dude. More salad goodness. Wow. Look at that. Kuning-kuningan. Oh, semua tu ada secret recipe ya ni? Ha? Semua ada secret recipe masing-masing ni. Ya, ni apa ni? Ni daging. Daging. Kan ada. Berapa jual ni? Ini seekor 25. Daging tu satu pemanggang ni 30 setengah kilo. Ikan 4 ekor RM10. Oh. Kita ni dekat mana ni? Dekat Teraci. Teraci. Dan nama jalan ni kalau orang cari? Teraci lah. Oh, memang jalan Teraci. Memang Teraci lah. Oh, okay. So pandai-pandai lah. Jalan Teraci. Okay, so there's a Jalan Pauh 4. Kedai dia lain kat situ. So if anything, boleh cari nama jalan ni. You're welcome. Senja pun dah nak sampai. Aku kena mula rush 87 km untuk balik KL balik. Superbike setengah jam dah sampai. Tapi Kapcai ni lain lah cerita dia. That's it for now. If you like the video, please share, like and subscribe. And until then, I'm Ashraf and this is Jalan Lihat Dengar. Assalamualaikum.